Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, surah Az-Zukhruf ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ayat 26 surah Az-Zukhruf. Ayat sebelum ini Allah menempelak golongan-golongan Arab jahiliyah berkenaan dengan mereka meyakini bahawasanya amalan-amalan datuk nenek mereka di pihak yang benar. Maka walaupun bercanggah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya mereka, walau bercanggah dengan ayat-ayat kami, adakah kamu nak ikut juga ajaran tok nenek kamu? Mereka kata mereka akan mengikut ajaran tok nenek mereka juga. Mereka takkanlah mereka mengatakan tok nenek mereka di pihak yang salah, sedangkan mereka yakin mereka ikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Jadi ayat yang ke-26 yang kita nak baca petang ini ialah berkenaan dengan dalil nakli. Allah nukilkan kisah Nabi-Nabi dahulu. 3 dalil nakli yang Allah nukilkan. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim seperti mana yang didakwa oleh puak Arab jahiliyah ini merupakan tok nenek mereka. Lepas tu dalil Allah nukilkan kisah Nabi Musa, pasal untuk orang Yahudi mengatakan tok nenek dia. Lepas tu Allah nukilkan kisah Nabi Isa sebagaimana tok nenek orang kaum Nasara, 3 kaum musyrikin, Yahudi dan Nasara, diwakili oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Jadi seperti mana yang dikatakan, yang didakwa oleh pihak Arab jahiliyah mereka mengikut Nabi Allah Ibrahim, maka Allah nukilkan kisah Nabi Allah Ibrahim. Benar tak benar ajaran Nabi Allah Ibrahim? Yakni mereka mengatakan mereka memohon syafaat kepada selain Allah, mereka mengatakan dari ajaran Nabi Allah Ibrahim. Maka Allah kisahkan Nabi Allah Ibrahim, adakah betul ajaran Nabi Allah Ibrahim boleh menyeru selain daripada Allah untuk memohon syafaat? Itu kita tengok ayat 26. Wa idz qala Ibrahimu li abih, maka berkata Nabi Allah Ibrahim kepada ayahnya. Tengok Islam wala bercanggah akidah, terpaksa berlawan walaupun dengan ayah sendiri untuk mempertahankan akidahnya. Maka Nabi Ibrahim kata kepada ayahnya wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu semua seru, apa yang kamu semua minta syafaat dengan roh-roh wali ataupun malaikat ataupun berhala-berhala tersebut. Aku berlepas diri daripada kamu mau syafaat daripada roh-roh tersebut. Mimma ta'bud, apa yang kamu sembah, apa yang kamu minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak cerita di sini, ajaran Nabi Allah Ibrahim, dia berlepas diri daripada bapa dia, kaum-kaumnya menyuruh juga kepada selain Allah. Tetapi kaumnya kata ayat sebelum ini, dia kata benar daripada Nabi Allah Ibrahim, pasal tok nenek mereka beramal seperti mana amalan-amalan mereka di pihak yang benar. Maka Allah nukilkan sendiri kisah Nabi Allah Ibrahim, betulkah macam itu? Nabi Ibrahim bagi tahu ayahnya, bagi tahu kaumnya, bukan macam tu ajaran dia. Ajaran dia hanya boleh
seru Allah saja. Boleh memohon syafaat daripada Allah saja. Seru kepada selain Allah, memohon syafaat kepada selain Allah adalah merupakan perkara-perkara syirik. Maka menempelak golongan Arab jahiliah yang mengatakan tok nenek mereka di pihak yang benar, rupa-rupanya mereka hanya syak wasangka sahaja atas amalan-amalan mereka. Illalladzi fatarani, yang lain dari Tuhan yang menciptakan aku, fa innahu sayahdin, sungguh ia tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku. Maka aku tidak menyembah kepada selain kepada Allah, melainkan untuk Allah yang mencipta kami saja, Allah yang menciptaku saja. Fa innahu, dialah saja yang memberi petunjuk dan hidayah kepada aku. Maknanya ini mengesahkan kalimah la ilaha illallah. Dalam bentuk lain lah, kalimah la ilaha illallah, tiada ilah-ilah yang lain melainkan Allah saja aku sembah, aku seru, aku mohon syafaat, aku bergantung harap kepada Allah yang ciptaku saja. Maka terselahlah bahwasanya ajaran Nabi, ajaran kaum Arab jahiliah jauh lagi daripada yang mereka agak daripada Nabi Allah Ibrahim. Sebab itu dalam zikir petang, dalam zikir petang kita, amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad Nabi Muhammad wa milati abina Ibrahim hanifah muslimah ma'nun musyrikin. Maka kalimat ikhlas tu ialah la ilaha illallah. Seperti mana kalimat ikhlas yang Nabi Allah Ibrahim semua buat macam tu, kalimat ikhlas. Dia mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Ustaz Mustafa Suki cerita malam tadi, nak masuk syurga, yang pertama mesti ikhlas untuk Allah semata-mata. Sama dengan Nabi Allah Ibrahim bukan ya. Habis perkara yang ke-27 28, waja'alaha kalimatan baqiyah. Waja'alaha, dan dia menjadikan kalimah itu kalimah ikhlas untuk Allah semata-mata. Ada hajat dengan Allah, ada masalah dengan Allah, fad'ullah fa'budillah, semua sekali itu kalimah ni baqiyah, yang kekal. Tengok ni, ini kata-kata Nabi Allah Ibrahim, dia akan menjadikan kalimah ikhlas baqiyah, kalimah la ilaha illallah. Ini baqiyah, ini kekal pada apa? Fi aqibihi, keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada mengikhlaskan Allah, mentauhidkan Allah sebelum mati. Maka di sini dia akan wariskan. Sebelum Nabi Ibrahim mati, dia akan panggil keluarga-keluarga dia, anak-anaknya, supaya apa? Mentauhidkan Allah sebelum mati. Kalimah ikhlas la ilaha illallah. Maka kita pun kena panggil keluarga-keluarga kita, pesan dengan dia. Wahai anak-anak, wahai isteri, kena ingat satu saja pesanan untuk menjadi hidup kamu, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah, kalimah ikhlas untuk Allah. Kalau kamu nak pergi menemui Allah, maka menjawab persoalan Arab jahiliah, jauh sekali akidah dia dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim yang dia gemburkan, dia mengamalkan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ayat yang ke-29, bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqq wa rasulun mubin. Dan aku tidak pula segerakan azab kepada mereka, walaupun orang-orang Arab jahiliah, walaupun apa-apa agama mereka tak ikhlas kepada Allah, mereka tidak mentauhidkan Allah, tetapi Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Sedangkan Allah marah, Allah laknat ketika itu pasal dia tidak mentauhidkan Allah, dia mensyirikkan Allah, Allah laknat ketika itu. Walau bagaimanapun dengan sifat Ar-Rahman Allah, apa dia? Hatta bal matta'tu haula, aku akan memberikan mereka matta'tu, maknanya kesenangan kehidupan yang sementara ni. Tengok dalam Al-Quran, bila Allah nak ceritakan bab ke dunia, Allah akan buat ayat matta'tu, kesenangan yang indah, kesenangan dunia yang sikit dan amat-amat sementara. Ini yang menjadi rebutan kaum-kaum
Nabi Ibrahim, kaum Arab Jalih, mana-mana kaum sekali. Pasal mereka leka dengan dunia. Bila mereka leka dengan dunia, bila Allah bagi kesenangan yang seamat-amat sementara tersebut, maka mereka suka dengan tu, maka mereka lupa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak berusaha untuk kembali kepada Allah, untuk ikhlas kepada Allah semata-mata. Atas faktor itulah atas dunia sekarang ini, ibrah dia, Allah akan uji kita dengan ujian-ujian musibah. Tidak bagi nikmat sepanjang masa. Kalau Allah bagi nikmat sepanjang masa, manusia kebiasaannya rasa dia cukup, rasa dia tidak bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas faktor itulah dia tak diuji dengan musibah, maka dia rasa dia kaya dengan kesihatan, kaya dengan harta, kaya dengan kebahagiaan, maka dia rasa dia kaya, tak bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau itu kadang-kadang Allah uji dengan musibah lain. Maka kebanyakan mereka tidak kembali dengan tauhid. Pasal apa? Pasal mereka diberi dengan kenikmatan-kenikmatan dan mereka dengan datuk nenek mereka merasai kesenangan, tidak bergantung kepada kebenaran Al-Quran, mentauhidkan Allah. Maka seorang Rasul cerita kepada mereka untuk mentauhid Allah pun, mereka tak percaya perkara-perkara ini. Pasal mereka rasa mereka dalam keadaan sekarang pun tak mentauhidkan Allah pun, mereka diberi kekayaan dan kesenangan. Itulah hakikat leka dengan dunia. Secara dunia kita mencintai dunia, tidak terlupa dengan akhirat, lupa dengan adanya hari akhirat. Pasal kita diberi dalam keadaan kemewahan, dalam keadaan selama-lamanya. Sebab tu para sahabat takut bila dia tidak diuji dengan sakit, dengan musibah, dengan masalah. Risau. Pasal apa? Dia risau, takut istidraj, takut Allah halang, tutup dia dengan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tidak diturunkan sebarang musibah. Jadi atas faktor itulah bila Nabi baca ayat-ayat Allah kepada mereka kata mereka dah cukup dah, ilmu mereka dah cukup dah, tak payah dah Al-Quran. Pasal mereka Allah suka dengan dia, pasal mereka dalam keadaan mewah. Bagi dia ukuran kemewahan dunia merupakan kalau mereka mati pun mereka Allah akan suka. Tanda Allah suka ialah Allah beri kemewahan dengan dia. Tak timbul bagi mereka Allah nak uji mereka. Jadi Nabi seru kepada mereka tentang ayat-ayat Al-Quran, mereka mencemuh Nabi. Apa dia? Ayat yang ke-31, teguran untuk golongan. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ayat 30 dah melompat tu. Ayat 30, walamma ja'ahumul haqq, dan ketika Nabi sampaikan ayat Al-Quran kepada mereka, Al-Haq ini Al-Quran benar. Tidak ada perkara yang benar pada Al-Quran. Jadi bila baca Al-Quran merupakan benar. Bila Nabi suruh mereka baca Quran, cerita bab Al-Quran, mereka mengatakan qalu hadza sihrun. Mereka mengatakan ini tak lebih daripada sihir sahaja. Maka bila Quran ini sihir, maka wa inna bihi kafirun, kami tolak, kami tetap mengingkari Quran yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Dia kata Quran ni sihir. Kenapa Quran sihir? Pasal dia kata dia orang miskin, tapi orang nak belajar dengan dia. Itu dia kata tu. Lepas tu hari-hari duduk cerita bab syirik tauhid. Bila cerita yang benar sama, inilah merupakan sihir, mengajar sihir kepada golongan-golongan dia ini. Pertama, sihir. Yang itu pertama, mereka sedangkan Allah cerita Quran mulia, Quran benar, tapi mereka mengatakan Quran sihir, bukan daripada Allah. Kalau Allah nak turunkan Al-Quran, kenapa Allah turun pada Muhammad sedangkan dia orang miskin? Ayat yang berikut tu. Pasal dia kata sihir. Dia kata sepatutnya kalau nak turun Al-Quran, wa qalu laula nuzzila hadzal Quran. Kalau betul Allah nak turunkan Al-Quran, nak buktikan tu, kenapa tak turunkan ala rajulin minal qaryataini azim? Kenapa tak turun Quran atas orang yang bangsawan, atas orang kaya, atas orang berilmu, atas orang hebat? Kenapa nak turunkan, wahai Allah, kenapa Allah nak turunkan Al-Quran orang miskin, anak yatim, orang tak ada pengaruh? Tengok dah. Pasal
kaedah ataupun pengukuran orang Arab jahiliah, iaitu orang yang minat dengan dunia, kayu pengukuran dia ialah orang yang kaya. Orang kaya, orang yang ramai pengaruh, orang yang ada ilmu, barulah orang tu berjaya, barulah sesuai dengan Allah nak turunkan Al-Quran. Kenapa pilih orang yang anak yatim, orang tak ada pengaruh, nak turunkan Al-Quran? Dalam tafsir minal qaryataini ini dua bandar yang besar, iaitu Mekah dan Taif. Dia ada calon-calon orang yang popular di Taif, ada calon-calon yang popular di Mekah. Di Mekah dan banyak di antara tokoh-tokoh calon-calonnya Al-Walid Mughirah, atuk kepada Khalid Al-Walid tu. Dia orang yang handsome, orang yang kaya, orang yang cerdik, orang yang pintar. Kenapa nak turun Quran pada Muhammad, sedangkan Al-Walid Al-Mughirah ni jauh lebih hebat daripada dia? Begitu juga dengan tokoh di Taif. Tak ingat banyak nama-nama tokoh sebut, dia bantah macam itu. Maka dia menolak Al-Quran. Pasal Al-Quran diturun pada Nabi Muhammad, mereka tak meyakini orang yang lemah macam itu pun diturunkan Al-Quran kepadanya. Maka Allah jawab persoalan mereka. Allah menegur ayat Zajrun, Allah menegur golongan ini. Dia kata, ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin la yattakhidha ba'duhum ba'dan sakhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Allah tegur golongan ini. Dia kata pelik orang Arab ni. Ahum yaqsimuna, apakah kamu nak bagi-bagi tugas, nak bagi-bagi tugas rahmat Allah daripada Rabbi Tuhan kamu ini? Ada ke tugas-tugas kamu? Tak, nak bagi rahmat, nak ambil tugas-tugas Tuhan kamu itu. Nahnu qasam, nak yang kan bagi-bagikan di antara umat, di antara hamba-hambaku ni, bainahum ma'isyatahum, penghidupan mereka dalam fil hayati dunia. Faham tak? Orang Arab kata, sepatutnya kamu nak bagi Quran ini, bagilah kepada orang hebat-hebat, jangan bagi kepada orang-orang hina ni. Tapi Allah jawab, tegur dia. Ada tugas kamu nak bagi perkara-perkara rahmat ini, perkara agama ataupun perkara dunia ini, itu tugas Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tugas kamu. Aku yang bertugas sebagai begitu rupa, nak bagi keperluan-keperluan hidup. Tugas aku bukan setakat bagi bidang agama, untuk bagi rezeki pun aku yang telah tetapkan semua sekali kepada semua manusia. Tidak ada kuasa bagi kamu, wahai hamba, nak ajar aku bagi mengikut selera kamu. Maka aku juga fawqa ba'din darajatin, aku juga bagi kepada beberapa derajat yang aku nak naikkan. Aku bagi orang kaya, aku bagi orang miskin, aku bagi orang tu kerja besar, aku bagi orang tu kerja kecil. Aku bagi tugas aku semua tu. Maka sebahagian daripada mereka ba'da, maka sukhriya. Pasal apa? Mereka boleh bekerja dengan bidang tugas masing-masing. Allah sengaja buat nak uji, bukan semua kaya semua, bukan orang besar semua. Dia kena ada driver, dia kena ada petani, hingga Z, tugas-tugas yang Allah telah tetapkan. Tak payah ajar Allah macam itu. Pasal apa? Pasal wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik daripada mereka kumpulkan. Bab perkara rahmat ini, rahmat yang paling besar untuk manusia ialah agama. Kalau perkara dunia pun aku urus tak habis kan, perkara-perkara agama lebih-lebih lagi, wahai hamba. Pasal perkara agama inilah aku nak pilih hamba aku nak bagi syurga dengan dia. Itu maksud dia. Di antara kasar maksud dia, templak Allah Subhanahu Wa Taala, teguran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan-golongan orang Arab yang tak adil. Mereka tak patut Al-Quran turun pada orang lain selain pada orang-orang yang hebat ini. Maka ini ayat 33. Ayat 33, pasal orang Arab ini mementing sangat kekayaan. Kayuku mereka nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, mesti orang kaya, mesti orang hebat, barulah Allah suka dengan dia. Kayuku dia berjaya dunia, barulah Allah suka dengan dia. Maka Allah jawab persoalan pemikiran semacam ini.
Kalau miskin, hinalah bagi kacamata dia. Allah jawab, walaula an yakunan nasu ummatan wahidah. Dan kalaulah tidak kerana manusia akan menjadi umat yang satu dalam kekufuran. Dia ada idmaj ni, ada tersembunyi. Ummatan wahidah, umat yang satu dalam kekufuran. Kalaulah aku tak takut semua manusia berada dalam kekufuran, semua manusia dengan kafir ni. Kalau la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufa. Nescaya kalau bukan takut kerana semua hamba aku berada dalam kafir, semua ada kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah yang boleh bagi semua sekali, bumbung ini libuyutihim sukufa min fiddatin wa ma'arij 'alaiha yadhharuna. Kalau aku bukan semua umat aku menjadi kafir kepada aku, supaya mengingkari Tuhan Rahman, Tuhan Maha Pengasih yang boleh bagi semua kemewahan, libuyutihim, bagi rumah-rumah mereka, sukufa ataupun atap-atap loteng tinggi itu di minal fiddah, dari perak, ataupun wa ma'arija 'alaiha yuzharuna, tangga-tangga rumah mereka yang naik ke atas itu, walibuyutihim abwaba wa sururan 'alaiha yattaqiun. Dan juga pintu-pintu rumah mereka juga daripada perak, kursi-kursi panjang mereka baring juga daripada perak. Ni nama ayat ni. Wazukhrufa, perhiasan-perhiasan tangga-tangga tadi aku akan ukir daripada emas. Allah kata, wahai orang Arab jahiliah, aku kesian dengan manusia sebenarnya. Aku boleh bagi semua sekali kepada manusia hamba aku cipta ini. Rumah-rumah mereka semua daripada perak. Perhiasan mereka semua dari perak. Semua barang-barang pada emas perak. Bahkan aku boleh ukir-ukir semua rumah perak tangga tu, ukir emas. Aku boleh buat semua. Tapi kalau aku buat macam tu, nescaya semua hamba aku akan masuk neraka jahanam. Pasal mereka leka dengan dunia. Pasal kalau ni suka dengan aku bagi kaya, dia lupa dah nak mentauhidkan aku, dia lupa dah nak berdoa dengan aku, dia lupa nak kembali dengan aku, dia jadi bakhil dengan harta-harta yang aku bagi dengan dia ni. Nak cerita dia, kekayaan yang Allah bagi kepada manusia amat-amat kritikal, amat-amat bahaya kalau kita tak bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelazimannya, sebab itu sebahagian besar manusia Allah bagi miskin, sebagai kecil manusia Allah bagi kaya. Pasal yang Allah bagi kaya ni Allah tahu, bila aku bagi kaya, dia tak mencintai dunia, dia akan banyak infak dengan aku, dia akan ingat dengan aku. Tengok. Tapi kalau aku bagi orang kaya yang lupa perkara ini, maka dia akan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Maka wa in kullu zalika, dan jika aku bagi masing-masing zalika, bagi itu semua, maka lamma mata'ul hayatun, kesenangan sementara atas dunia sini. Sedangkan semua bila kafir, maka wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin, maka di sisi Allah akhirat lebih senang. Walaupun kamu susah, tapi kamu ingat dengan aku, maka di hari akhirat, negeri yang negeri kekal, maka di hari akhirat baru aku bagi kekayaan yang sebenarnya. Di dunia ini, kekayaan itu hanya setakat diuji saja. Sejauh mana aku bagi kaya tersebut, bukannya aku suka dengan kamu. Pasal aku nak uji kamu sejauh mana kamu ingat kepada aku segala rezeki, kesihatan, pengaruh yang aku bagi itu untuk diuji. Aku bagi itu, aku. Tapi adakah kamu ingat dengan aku nak bagi pinjam dengan aku balik kalau aku minta dia? Aku minta dari zakat, aku minta dari segi infak, aku minta daripada kamu mengajar ilmu kepada orang lain, aku minta tenaga kamu curah pada hamba aku yang lain. Ada kamu buat macam itu? Tapi sebagai manusia, bila aku bagi ni, dia akan tak buat perkara itu. Dia rasa itu hak dia. Dia hak dia. Maka itulah tema
Zukhruf itu adalah bab-bab perhiasan. Maka kalau Allah bagi perhiasan, kebanyakan manusia akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dengar atas perkara ini, maka manusia malas mengaji Quran. Kenapa? Kerana dia leka dengan dunia. Kenapa leka? Pasal Allah bagi kekayaan dengan dia, maka dia leka dengan kekayaan tersebut. Maka Allah jawab persoalan itu, wahai hamba, pasal apa kamu nak perkara ini? Kamu tahu tak? Kamu mencintai dunia itu ialah kenapa? Kerana hasutan syaitan yang duduk bersama kamu. Orang yang menyintai dunia secara hulu lupa akhirat ialah hasil daripada bisikan syaitan yang memandang indah dengan dunia, memandang panjang umur duduk di dunia, memandang terkejar dunia hingga lupa akhirat. Itulah bisikan-bisikan syaitan. Kenapa syaitan boleh berbisik? Allah jawab ni. Kenapa mampu syaitan tipu dia? Allah jawab soal dia. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Sesiapa yang tak nak mengambil pengajaran daripada kitab Rahman, sesiapa yang semata-mata baca, hanya asal baca ni, sesiapa sahaja yang lafaz di mulut saja baca Quran, tidak nak mengambil pengajaran daripada Tuhan Rahman, Tuhan yang pengasih, buat keluar turunkan Al-Quran, tetapi kebanyakan manusia baca saja, lafaz saja. Wa may ya'shu. Ya'shu ini ialah mata yang letih. Mata yang letih tak mampu baca Quran, faham Quran. Dia baca saja, tak mampu nak memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Itu maksudnya an zikri rahman. Sedangkan peringatan daripada Tuhan Rahman, yakni ayat Al-Quran. Tuhan Rahman turunkan Al-Quran untuk mereka faham, ambil pengajaran. Tapi manusia ya'shu, mata masuk letih saja, baca saja, tak fikir ayat-ayat Al-Quran. Maka kesan daripada manusia yang malas nak bertadabbur Al-Quran, tengok Allah kata nuqayyid lahu syaitana. Allah hukum, Allah ikat syaitan duduk dengan kita. Umpama seluruh tubuh kita ini ditutup satu bulatan yang langsung tak boleh terkeluar daripada syaitan. Umpama isi telur dengan kulit telur. Kulit telur putih itu tutup telur kuning dengan telur putih itu untuk keluar daripada kepompong syaitan. Tengok. Syaitan akan tutup seluruh tubuh kita ini hingga langsung kita tak nak fikir pasal Al-Quran, baca saja. Itu persoalannya. Nuqayyid lahu syaitana. Allah akan hukum orang yang tak nak mengaji, memahami Al-Quran, maka Allah akan letak syaitan dengan dia, fahuwa lahu qarin. Seluruh tubuh kita ini dengan teman setia. Kita menjadi teman setia. Nampak ayat ni wa innahum layasuddunahum anis sabil. Tugas teman setia tadi menghalang kita daripada membuat sebarang kebaikan. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan setiap perbuatan tersebut dia rasa macam petunjuk saja. Tak mengaji pun tak apa. Tak apa, sempat lagi baca Quran dah cukup dah. Betul. Ini persoalan-persoalan dengan Al-Quran. Punca yang menjadi suka dengan dunia tadi pasal tidak beramal dengan ayat-ayat, tak nak ambil pengajaran-pengajaran Al-Quran. Dia rasa dunia segala-galanya, sedangkan akhirat Allah akan sediakan untuk orang yang terlibat dengan Al-Quran ini. Maka itulah dua ayat ini dalil, bukti, dalil dan support dengan ayat-ayat yang lain, iaitu wajib untuk bertadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita dihasut oleh syaitan, kena histeria ke, kena apa, kena rasuk ke, sebab tu kalau sekadar baca Al-Quran, dia takkan lari. Buatlah macam mana pun. Kalau dia lari, dia kadar tipu kita. Tolong. Pasal apa? Orang yang baca Quran semua, dia tak faham Al-Quran. Sebab tu kalau kita suruh orang yang mahir Quran, orang yang alim, biasanya orang alim ni, dia faham apa yang dia baca. Bila dia baca Al-Quran, dia bukan lafaz Quran yang menyebabkan jin takut, tapi maksud Quran tu bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dia faham, dengan berkat nama Allah aku minta bantuan dan pertolongan. A'udzubillah, auzubillah minasyaitonir rajim. Aku bergantung dengan, aku berlindung pada Allah daripada syaitan yang rejam. Doa dia. Bila syaitan dengar betul-betul dia takut dengan Allah, maka larilah jin.
Tapi kalau kita baca sekadar, baca lafaz, maka jin, syaitan tak takut dengan lafaz. Kita ulang kali-kali pun. Pasal mukjizat daripada makna, bukan lafaz. Ini orang salah faham. Sebab tu orang kata tak salah dia baca Quran. Baca saja. Baca saja untuk dapat apa? Dapat pahala. Satu baca, 10 Allah ganda. Kenapa? Kenapa hikmah Allah buat macam ni? Pasal nak galakkan orang baca Quran. Baca dapat 10, baca dapat 10. Untuk apa? Untuk betul-betul mendekati Al-Quran. Pasal Quran ada hidayah, ada nur, ada untuk beramal dengan dia, untuk betul-betul merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok betul-betul perkara-perkara ini. Kadang-kadang orang tak faham perkara ini, pasal dia tak bertadabbur semacam ini. Ayat 38. Ayat 38. Pasal kita ada teman setia, Qorin. Ayat sebelum ni, Corona, ramai sangat teman setia. Pasal kita rasa malas sangat, duduk tak nak mengaji, tak nak macam ni. Corona, penuh di kita dengan Corona. Maka kita tak akan sedap sehingga kita mati. Benda ini kita rasa kawan kita, bisikan-bisikan kita logik sepanjang masa. Sebab itu setengah orang tak, dia ni cukup amalan-amalan dia dah. Cukup amalan-amalan dia. Kita belajar semalam, tiga air semalam. Ikhlas, ittiba' dan apa lagi? Ikhlas, ittiba' dan istiqamah. Tiga air kita mengaji semalam. Inilah kita mengaji ni. Ikhlas, ittiba' ikut Nabi buat ni, dan istiqamah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal kalau tidak, kita akan leka, cukuplah. Dan kita tak bergantung harap dengan Allah di atas. Kita rasa memadai dah. Kita tak buat dosa, kita tak itu, tak ini. Maka setiap malam kita tak bergantung harap dengan Allah, tak menangis depan Allah supaya Allah ampun dosa kita. Pasal kita rasa tak berdosa. Cukup dah dengan amalan-amalan kita, tak bergantung harap dengan Allah. Ini ditakuti. Ya. Paling takut orang yang merasa amalan dia cukup, amalan dia sempurna, tak bergantung harap dengan Allah, tak nak menangis depan Allah lagi. Pasal dia rasa dah sempurna amalan-amalan dia. Ini takut ada perasaan macam itu. Jadi bila kita rasa tak bergantung harap dengan Allah, sehingga kita mati macam tu je. Mati dengan tak bertaubat, mati tak bergantung harap dengan Allah. Pasal Qorin ini memandang baik dengan kita, memandang cukup amalan-amalan kita, memandang betul amalan-amalan kita. Walaupun tak betul pun dipandang betul. Bila mana? Sehingga bila kita mati, hatta iza ja'ana, sehinggalah apabila datang kepada kami. Allah kata, bila mana mereka sedar ada syaitan dengan dia, ada Qorin dengan dia, sehingga dia datang kepada kami. Saat kematian dia, saat Allah nak tarik ruh tu, apa dia? Qala, dia kata, ya laita, wahai Tuhanku, wahai alangkah baiknya, baini wa bainika. Allah tunjuk bahawa kita nampak Qorin kita kat sana. Kita nampak dah sebelum ini rupa-rupa dia yang tipu kita, suruh tangguhkan pembelajaran, suruh buat tu, suruh ni, suruh tak nak berdoa, suruh tak bergantung harap dengan Allah. Rupa-rupanya si Qorin ini Allah kenal kita sekarang ni. Bila kata depan Allah, ya laita baini wa apa? Qala ya laita baini wa bainaka, alangkah baiknya kalau aku tak kenal kamu, wahai syaitan, wahai Qorin. Di antara kita berdua ini, dia wa bainaka, aku dan antara kamu, bu'da, jauh sangat, al-masyriqaini, dua timur, satu barat. Yathrib dengan Maghrib kita ni. Wahai Qorin, teman setia ni, dahulu aku tak tahu, kamu bisik dengan aku, rupa-rupanya aku nampak sekarang ni, aku sesat, aku leka, aku suka dengan dia, dengan dunia. Pasal mulah wahai Qorin, mulah wahai syaitan, duduk bersama aku, jaga aku ni. Rupa-rupanya kamu jaga aku, bukan malaikat jaga aku. Pasal kita dua penjaga kita. Rapat dengan Quran, malaikat akan jaga kita. Tak rapat dengan Quran, syaitan jaga kita. Bila kita mati baru tahu. Kalau malaikat jaga kita, malaikat tunjuk syurga. Tapi sekarang ni Qorin jaga kita. Kita rasa kita dah betul dah. Maka di sini kita menyesal. Aduhai celakanya aku hari ni. Kalaulah
Aku tahu rupa-rupanya lebih baik wahai kamu syaitan, kita berdua di antara, kamu di timur, aku di barat, amat jauh. Kamu tak mampu nak pujuk aku, kamu tak mampu nak nasihat aku. Dia menyesal ketika tu. Bu'dal masyriqaini, jauh timur dan barat antara kita ini. Fabi'sal qarin, kamulah seburuk-buruk teman rupa-rupanya, tapi aku rasa kamu teman baik aku. Tengok, Allah nukilkan kisah yang pasti akan berlaku kalau kita tangguh-tangguh pembelajaran, kalau kita tak istiqamah dalam pembelajaran, kalau kita tak memenuhi 3 ayat yang Ustaz Mustafa Suki cerita malam tadi. Tidak ada ikhlas untuk mentauhidkan Allah, tidak ada ittiba sunnah Rasul. Sunnah buat biasa aja. Tengok di cerita sahabat semalam dah. Sahabat sanggup nak pergi kencing pun, tunggu musim haji, nak pergi kencing tempat Nabi kencing. Tengok, sekecil-kecil ittiba, sahabat sanggup buat sunnah, tapi kita tak pandang benda tu, tak ada ittiba. Tapi kita rasa mengaji sunnah, tapi tidak usaha nak ittiba Nabi benda sekecil-kecil pun. Sekala makan buah kurma pun tak ada apa ni, sedangkan dia ajar cara-cara tadi amat-amat bermanfaat. Pasal itulah ittiba. Yang kalau tidak, kalau tak macam tu, syaitanlah menjadi teman kita, duduk bersama-sama kita. Boleh? Maka di sinilah sedap sekali. Maka ayat berapa tu? Qarin. Ayat yang ke-39. Walan yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Lalu dia kata kepada mereka, bergaduh macam mana dengan jin pun, bergaduh macam mana syaitan pun, maka Allah telah perintahkan malaikat bagi tahu, pada hari ini setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri kamu sendiri, aku dah bagi Al-Quran, aku dah bagi akal, aku dah bagi ujian ibtilak dunia, bagi kemewahan, bagi kesusahan. Tapi bila aku bagi kemewahan, kamu lupa dengan aku, kamu tak bersyukur, kamu menikmati nikmat aku. Aku bagi kesusahan, kamu cepat berputus asa, kamu tak minta dengan aku juga. Kamu telah menzalimi diri kamu sendiri, kamu bertukar di antara medan ujian dunia dengan medan kekal di akhirat. Kamu tak sedar macam ni. Kamu tak sedar perkara adanya hari akhirat. Kamu ingat dunia ini seronok sangat, segala-galanya dunia. Kamu lupa nak mari akhirat yang aku uji tadi. Kamu tak tahu medan ujian tadi, maka kamu telah menzalimi diri kamu sendiri. Maka apa yang kamu cita-citakan itu, iaitu mencintai dunia hingga lupa pada hari akhirat, tidak sekali-kali akan beri faedah sikit pun. Yang fa'aku sikit pun tak beri faedah kepada kamu pun. Kerana sungguhnya kamu dan teman-teman kamu yang kamu jaga-jaga sangat tu tetap bersama-sama dalam neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Maka jadi bila jadi macam itu, untuk orang-orang yang tak mengaji Quran, rupa-rupanya syaitan yang pegang mata dia, pegang telinga dia, pegang kaki dia, kerabak rapat-rapat, jangan kamu pergi mengaji bertadabbur, jangan kamu pergi mengaji bertadabbur. Tengok, dipandang perkara ini. Itulah kerja syaitan yang dalam ayat ni Allah kenalkan dia kita. Kita kenal korin kita, berapa ribu ekor korin yang ada bersama kita. Pergilah akhirat nanti baru tahu kat sana. Maka bila Nabi pun cerita pada orang Arab, tak nak juga cerita macam ini. Dah cerita dah, syaitan akan pegang dia ni, tak percaya juga, tetap tak nak mengaji Quran juga. Maka Allah pun bagi tahu tasliyah untuk Nabi. Ayat berikut, ayat 40. Nabi cukup sedih lah bila ajar kepada orang Arab, tolak dia juga pemuka-pemuka. Afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Maka wahai Muhammad, tak payah berduka cita lah. Kamu ajak suruh bertadabbur ayat-ayat Allah, mereka tak terima Quran juga. Mereka kamu kata ahli sihir berbagai-bagainya. Engkau sebenarnya tak berkuasa nak menjadikan orang yang peka itu mendengar, tak berkuasa untuk menjadikan orang yang buta sebenarnya itu boleh melihat. Allah umpamakan orang yang tak nak mengaji memahami Al-Quran ialah orang yang buta hati untuk kebenaran. Perkara-perkara lain dia nampak. Orang yang peka untuk perkara-perkara Allah, perkara-perkara akhirat, tapi perkara-perkara dunia, mata dia, telinga dia amat-amat tajam penglihatan dan pendengaran dia. Tengok, Allah bagi
Untuk Nabi tasliyah, dan untuk kita pun yang mengaji, yang mengajar ini pun sama juga. Jangan rasa frust, jangan rasa kecewa kalau orang tak nak duduk dengan Al-Quran, pasal ketika itu hak Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberi hidayah, yang boleh menampak, yang boleh melihat, mendengar kebenaran. Ialah itu kerja-kerja Allah untuk memberi hidayah kepada sesiapa yang dia nak beri. Maka wahai Muhammad, aku dah berjanji dah akan hukum orang-orang degil ini. Hukuman dia itu mungkin hukum sekarang, mungkin hukum selepas kau mati, wahai Muhammad. Fa imma tazhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. Oleh itu bertenanglah wahai Muhammad, kerana walaupun aku akan janji menghukum orang-orang yang degil ini, hukuman aku mungkin aku akan perlihat pada kamu. Buktinya semasa perang Badar 70 pemuka-pemuka Allah matikan dalam perang. Allah guna senang-senang bunuh dia, dan yang lain-lain itu akan dihukumkan kemudian nanti. Pasti ketika Nabi wafat, maka banyak lagi sejarah-sejarah orang yang terbunuh, orang jahat-jahat tadi, pemuka-pemuka tadi yang Allah bagi azab kepada mereka. Maka nak cerita di sininya, orang yang menzalimi orang yang mengaji Quran, sama ada Allah hukum sekarang ataupun akan hukum kemudian. Hukum sekarang mungkin kita boleh lihat tanda-tanda dia, ataupun kalau tahu hukum sekarang mungkin hukum selepas kita mati, ataupun kalau tahu hukum juga Allah pasti hukum di hari akhirat untuk orang yang menjauhi Al-Quran. Pasal janji dia macam tu. Maka fa imma au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau sekiranya kami nak melihat pada kamu, kami janjikan azab tu, maka kami tak berkuasa terhadap mereka. Kami ada kuasa pada mereka. Maka sikit ayat maka berdasarkan perkara-perkara ini Muhammad, kamu teruslah kerja-kerja kamu mentabligh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah bagi umat kamu berdampingan dengan Al-Quran, kerana hanya Al-Quran saja boleh menyelesaikan masalah ketauhidan, menjadi tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fastamsik, maka demikian berpeganglah billadzi uhiya ilaika, berpegang teguhlah apa yang aku wahyu pada kamu wahai Muhammad. Yang istiqamahlah, peganglah betul-betul. Pegang di sini ikut tafsir Jalalain, pegang di sini ialah pegang Quran betul-betul, baca Quran betul-betul, faham Quran betul-betul, beramal dengan Al-Quran betul-betul, menyampaikan Al-Quran dengan betul-betul, jangan ala kadar. Nak masuk syurga, fastamsik ini pegang betul-betul, bukan ala kadar. Kalau ala kadar, kecundanglah kita. Orang yang ala kadar bukan tak boleh menjamin keselamatan dia. Nak buat betul-betul. Buat betul-betul. Pasal apa? Pasal ini saja cara nak mempergi syurga Allah. Betul? Innaka, pasal dengan cara buat betul-betul ini, jangan ala kadar. Jangan ala kadar perkara-perkara Quran ini. Innaka, sungguhnya, ala siratim mustaqim. Itu sahaja jalan yang lurus, terus pergi ke syurga Allah. Pasal Allah akan pimpin. Siapa doa kita, ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah aku hai Allah terus pergi syurgamu, sebagaimana orang yang menyerahkan seluruh jiwa raga dia menjadi ahlul Quran, ahlullah ataupun ahlul Quran, siratal mustaqim. Itulah. Maka ayat terakhir untuk petang ini, kawal lagi. Fastaqim wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran itu lazikrun, untuk memperingatkan. Berulang kali kena berusaha baca, berulang kali bertadabbur, berulang kali beramal, semua sekali ke arah tu, berulang kali pegang betul-betul, pasal dia merupakan peringatan untuk kamu, wali qaumika, dan juga untuk kaum kamu. Maknanya ini untuk Nabi, untuk kamu sendiri peringatan, untuk kaum kamu pun semua macam itu juga, untuk orang Arab Mekah pun macam itu juga. Maka ibrah untuk kita sama juga. Tanpa Al-Quran tidak ada peringatan dan tidak ada pengajaran untuk kita, dan itulah syaitan akan menemui kita, malaikat akan menjauhi kita. Rapat dengan Al-Quran, pegang dengan Al-Quran, syaitan akan menjauhi kita, malaikat akan bersama-sama kita.
Walau bagaimanapun bukan semudah itu. Bukan sesenang kita cerita ini. Pasal apa? Pasal syaitan tadi akan halang kita daripada meneruskan kerja-kerja ini, menunaikan hak-hak Al-Quran. Maka Allah tegur. Pasal apa? Takut kita termakan dengan pujukan syaitan. Allah buat ayat ugutan dia. Wasaufatus alun. Maka kelak, bila kamu mati kelak, ingat, wasaufatus, aku akan tanya, adakah kamu faham kitab-kitab aku? Ini bukan ayat kita ni. Adakah kamu beramal dengan kitab-kitab aku? Adakah kamu menunaikan hak kitab-kitab aku, wahai semua manusia? Ayat ini, baca ayat ini amat mengerikan. Kalau kita tak habis lagi 30 juzuk Quran, tak habis lagi 114 surah, bagaimana kita jawab depan Allah Subhanahu wa taala atas soalan ini? Wasaufa tas'alun, aku akan ditanya kamu. Adakah kamu dengar semua kata-kata aku? Adakah kamu beramal semua dengan arahan-arahan aku? Adakah kamu tinggal semua dengan arahan-arahan aku? Tengok. Dengan macam ni, waktu Nabi dengar ayat-ayat umirta, aku arah pada kamu, Nabi tiba-tiba rambut dia huban. Pasal ngerinya, takutnya. Kita tak takut apa? Tak ada apa dengan kita. Pasal apa? Tak ada. Kenapa? Pasal kita berasa kaya dengan Allah. Berasa kita ni dah cukup dah pergi syurga Allah. Tak bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung, mesti kita takut, wahai Allah, bagaimana aku ni, wahai Allah. Kamu terima amalan aku, wahai Allah. Kamu terima ke taubat aku. Hari-hari kena muhasabah diri, takut-takut Allah tak terima. Kena ada perasaan tu. Kalau tak ada perasaan ini, kita rasa kaya. Ini persoalan kita. Maka ayat pagi ni, wasaufatus alun, kelak kamu akan ditanya kelak tentang isi kandungan amalan-amalan kamu yang berat lagi. Adakah kamu cakap kepada keluarga kamu ataupun kawan kamu? Adakah kamu tabligkan ayat-ayat aku kepada hamba-hamba yang lain, wahai hamba? Nabi akan tanya. Nabi akan tanya. Benar ni. Nabi sendiri pasal Nabi sempurna. Bila sempurna, Nabi tanya dia untuk rahmat. Sempurna akan dia buat. Semua dia buat semua dah. Sebab tu Nabi pada haji terakhir dia tanya sahabat-sahabat dia, adakah aku dah cerita al-yauma akmaltu lakum ayat tu? Adakah aku cerita semua pada kamu, wahai sahabat? Ayat Quran. Sebab kata, cerita semua dah. Kamu menjadi saksi. Aku dah menyampaikan semua ayat-ayat aku. Saksi. Maknanya Nabi kena sampaikan semua ayat dia. Jadi kita umat ini, adakah kita dengar semua? Kalau kita tak dengar semua, sebab tu hari kita kena berdoa, wahai Allah, aku belum khatam lagi 30 juzuk, wahai Allah. Aku belum habis semua 114 surah, wahai Allah. Takut, aku khawatir, wahai Allah. Takut ada amalan-amalan aku yang aku buat ini bercanggah dengan arahan-arahan kamu, lantaran aku tak habis lagi 30 juzuk tu. Maka ampun dosa aku, wahai Allah. Aku nak sangat dengar semua kata-kata kamu, Allah. Tapi masih tak sempat, aku sedang belajar, wahai Allah. Pasal orang sedang belajar, walaupun berdosa, tapi Allah ampun dosa dia. Sebagaimana orang yang mengaji tajwid Al-Quran, dia baca salah, berdosa. Tapi kalau dia dalam belajar, Allah kecualikan dosa dia tu. Nampak tak sekarang ni? Quran ini belajar salah, berdosa kalau dia tak belajar. Tapi kalau sedang belajar, doa-doa ada ni, insya-Allah Allah akan ampun dosa kita. Pasal kita sedang dalam pembelajaran. Sebab itu kita amat-amat dituntut hingga mati kena belajar. Hingga mati kita kena menyampaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kamu kena berpesan-pesan dengan kebenaran yang di Quran. Dan sabar hingga kau mati pun kamu kena berpesan atas perkara-perkara ini. Maka ayat 45 tu kita baca besok lah. Pasal dia lebih balik kepada kegagalan kita faham Al-Quran. Maka kita gagal lah untuk mentauhidkan Allah. Pasal kita tak faham hasrat Allah untuk mentauhidkan Allah. Maka Allah tanya 45 tadi untuk kenapa manusia ini mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat daripada
selain daripada Allah. Sedangkan syafaat milik Allah. Tak tema surah ini, tiba-tiba manusia ini mensyirikkan Allah dengan memohon syafaat daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesan daripada tak dengar ayat 86 surah Az-Zukhruf yang tidak ada orang lain kecuali dengan izin Allah saja yang boleh beri syafaat. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah.